Mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Negara Berdaulat, Rakyat Terpelihara. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kedaulatan sebuah negara adalah sangat penting bagi menjamin kesejahteraan penduduk dan masyarakatnya. Lazimnya sesebuah negara itu terbentuk daripada 3 komponen, iaitu wilayah tertentu, pemerintah dan rakyat atau penduduk tetap di sesebuah wilayah. Ciri-ciri sebuah negara yang berdaulat pada asasnya mempunyai 4 elemen penting, iaitu pertama, sebuah negara yang merdeka. Kedua, kepimpinan yang berwibawa. Ketiga, mempunyai tampuk pemerintahan dan perhubungan dengan negara luar. Dan keempat, cara hidup serta adat kebiasaan berteraskan identiti tersendiri. Dan fokus yang paling penting, sebuah negara berdaulat itu seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di dalam surah As-Saba ayat yang ke-15. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya, sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun yang sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh kamu rezeki yang dianugerahkan daripada Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Manakala dari sudut pandangan Islam, beberapa pandangan ulama dalam memberi takrif negara berdaulah, Ad-Daulah Al-Islamiyah. Di antaranya As-Sarkashi, Imam Muhammad dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menegaskan Ad-Daulah Al-Islamiyah adalah tempat berada di bawah kekuasaan orang Islam, yang mana tandanya ialah orang Islam aman tinggal di dalamnya. Menurut Imam Hasan An-Nabak pula, Ad-Daulah Al-Islamiyah ialah negara di mana para pimpinannya menunaikan kewajipan Islam, tidak melakukan maksiat, dan mereka menjadi pelaksana hukum-hukum Islam. Muslimin yang berbahagia, dari sudut perundangan, sebuah negara yang berdaulah adalah pertama, berhak memilih geopolitik serta menjalankan tadbir urusan sendiri. Kedua, berkuasa penuh menentukan hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan dengan mana-mana negara atau mana-mana individu. Ketiga, berhak menggubal undang-undang sendiri selagi tidak bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Menghendaki rakyat supaya mematuhi undang-undang negara serta biasa menjalankan urusan pengadilan terhadap rakyatnya tanpa campur tangan negara luar. Keempat, adanya kuasa politik dalam kerajaan yang dilantik melalui pilihan atau persetujuan rakyat dan bukan melalui rampasan kuasa atau kekerasan. Oleh itu, pengisian sebuah negara berdaulat itu juga hendaklah para pimpinannya diangkat dalam kalangan orang yang jujur, amanah dan penuh integriti. Ini kerana jawatan pimpinan, penguasa atau pemerintah itu bukanlah sesuatu yang dibanggakan, bukan untuk meraih kemewahan dan bukan untuk mengejar kemasyhuran. Akan tetapi, jawatan itu adalah amanah yang digalas dan akan ditanya serta dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjatuhkan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, apa yang negara telah capai dan nikmat yang kita kecapi pada hari ini adalah melalui kejayaan pelaksanaan dasar-dasar yang dirangka oleh kerajaan untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Berbagai dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam memacu kejayaan negara yang telah menjadi tunjang serta melonjakkan negara dalam membina perpaduan serta kepercayaan masyarakat berbilang bangsa, kestabilan politik, memelihara kesejahteraan rakyat, membendung isu keganasan dan gejala ekstrim, meningkatkan keyakinan pelabur-pelabur asing. Dalam masa yang sama, melalui petunjuk prestasi utama yang menggariskan 6 teras keberhasilan utama negara, iaitu mengurangkan jenayah, membenteras rasuah, peluang pendidikan, taraf kehidupan masyarakat miskin, penambahbaikan infrastruktur luar bandar dan pengangkutan awam sebagai agenda penting dalam menjana plan transformasi negara. Usaha-usaha ini selaras dengan tanggungjawab kerajaan dalam memelihara maqasid syariah. Malah, pendekatan dan strategi kerajaan amat jelas selaras dengan perlembagaan persekutuan bagi memastikan kedaulatan Islam terpelihara sebagai agama negara, sebagaimana sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai ketua-ketua agama bagi negeri-negeri baginda masing-masing. Sekaligus ianya berperanan sebagai pemangkin bagi kemajuan ummah yang mampu menghadapi pelbagai cabaran semasa dan berkemampuan untuk menangani ancaman terhadap umat Islam secara berkesan, selaras dengan maqasid syariah dalam memperkukuhkan lagi usaha dan komitmen kerajaan bagi memenuhi kemaslahatan hidup rakyat Malaysia. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Malaysia adalah sebuah negara yang berasaskan demokrasi berparlimen yang menetapkan pilihan raya umum 5 tahun sekali dan memperuntukkan hak rakyat menentukan siapakah pemimpin-pemimpin yang akan mewakili rakyat. Kuasa memilih adalah terletak di tangan rakyat. Ini amat penting kerana siapa yang bakal kita pilih, siapa yang bakal menjadi pemimpin adalah mereka yang akan menentukan kesinambungan kepimpinan Islam bagi generasi yang akan datang. Gunakan kesempatan ini untuk memilih mereka yang benar-benar layak untuk diangkat sebagai pemimpin. Buatlah penilaian yang bijak, ketepikan emosi, berfikirlah dengan pertimbangan yang waras dan adil, dan jangan kita lupa untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikurniakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai wali, pemimpin atau pelindung jika mereka kufur dengan meninggalkan iman, dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, pemimpin atau pelindung, maka merekalah
orang-orang yang zalim. Sidang Jumaat yang dimuliakan, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar yang mulia ini ingin merumuskan beberapa perkara, yaitu pertama, pemimpin yang amanah dan penuh integriti adalah antara faktor penting dalam memastikan kedaulatan sesebuah negara. Kedua, rakyat bertanggungjawab memilih dan menentukan barisan kepemimpinan yang berwibawa dalam mentadbir sesebuah negara yang berdaulat. Ketiga, kedaulatan Islam dalam perlembagaan perlulah dikekalkan dan dipelihara demi kesejahteraan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa ikraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazar wa udhunun bi khabar. Ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Ya Allah ya Rahman, kami memohon restui perjuangan mendaulatkan agamamu ini. Kami memohon pasak dan teguhkan hati-hati pemimpin negara, ahli-ahli politik Melayu Muslim dan ummah jelata, supaya Islam yang kau redakan itu menjadi agenda utama mereka. Kita amat bimbang dan takut kepada malapetaka yang bakal menimpa ummah jika kedaulatan Islam dipinggirkan dan tidak didaulatkan. Allahumma ya Allah, kami memohon agar dijauhi dari sebarang bentuk penghinaan terhadap kesucian Islam dan sebarang bentuk perencanaan perunsurkan ancaman terhadap kedaulatan Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya ya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta mohonkanlah kesejahteraan dengan sepenuh penghormatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami juga memohon kehadratmu agar Islam yang engkau anugerahkan ini menjadikan hidup kami sebagai muslim sejati. Ya Allah, ampunkanlah sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdikal Haris di syariatika malikina, ke bawah duli yang maha mulia Sri Purka Baginda yang Dipeta Agung ke-15 Sultan Muhammad ke-5 wa ala kulli qarabatihi ajma'in. Aslahallahu mulkahu wa ihsanah wa fajadallahu adlah wa ballaghu minal khairi ma sya'ah. Allahumma addim syar'a syarifalah wali wuzaraihi sabilan wa minhaja warzuqhumut taufiq likulli khairin waj'alhum sirajan wahaja. Allahumma ja'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimina tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah. Allahumma sallim bilanana minal mufsidin wa tahhirha minal mutatarrifin wa wafiqna jami'an li ta'atik wa ta'ati rasulik Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ati man amartana bi ta'atik.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.